kita akan siarkan, kita kongsi dalam grup nanti. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran semua ya, kepada barisan PT, Puan Syaliza, Puan Dayang Kusna dan juga Puan Azimah dan juga PICT Syair, Cik Puan Nur Alia, Puan Ashikin dan juga Encik Ahmad Hafiz. Dan tak lupa juga kepada juri-juri pertandingan, Puan Nurliza, Mak Yamin, Puan Jamiah, Puan Rugayah dan juga Puan Arfiza. Jadi Alhamdulillah pada petang ini bersyukurlah kita sebab kita laksanakan taklimat untuk penjurian kerja buat kita, permulaan kerja buat kita setelah kita menerima penyertaan dengan syair daripada wakil-wakil sekolah bagi kategori sekolah rendah, menengah rendah, menengah atas dan juga tingkatan 6 ya. Alhamdulillah sambutan tahun ini amat menggalakkan dan insya-Allah kita akan laksanakan kerja buat kita bagi saringan 1, saringan 2 dan seterusnya ke peringkat akhir nanti insya-Allah. Jadi saya ucap terima kasih. Seperti saya katakan tadi, bahan rakaman ini kita akan kongsikan dalam grup Hakim nanti untuk makluman kepada hakim-hakim pertandingan saringan 1 dan yang tak dapat hadir pada petang ini. Okey, teruskan pada slide seterusnya. Okey. Baik. Okey. Saya kongsikan di sini kepada hakim-hakim semua. Ini merupakan aspek pemarkahan yang kita akan lihat pada borang hakim nanti, yang mana kita akan menilai kepada irama 30 markah, vokal 20 markah, artikulasi 10 markah, kelancaran 10 markah, penghayatan 10 markah, kelembutan atau kemanisan 5 markah, mimik muka dan bahasa tubuh 5 markah, keterdiban 5 markah dan keterampilan 5 markah. Jadi untuk penjurian bagi setiap wakil sekolah adalah sebanyak 100 markah ya. Saya difahamkan untuk tahun ini bagi wakil sekolah ada satu saja wakil sekolah, tetapi penyertaan boleh hantar lebih daripada satu ya. Baik, nanti borang ni akan dikongsikan kepada hakim semasa penjurian dijalankan nanti. Okey, kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, ini merupakan susu galur perjalanan kita, iaitu pada 14 April yang lalu telah dijalankan taklimat pertandingan dengan syair kepada semua guru pembimbing di lokasi masing-masing, dan kemudian pada 11 Mei telah kita jalankan bengkel dendangan syair di ILP Bukit Katil ya, yang mana kita mengundang Puan Nurliza Mak Yamin sebagai penceramah jemputan pada petang itu. Dan pada 7 hari bulan Julai merupakan tarikh tutup penghantaran video pertandingan. Maknanya selepas 12.30 malam kita dah tak terima penyertaan lagi ya, sebab data studio telah kita tutup untuk dengan syair penyertaan tadi. Jadi pada hari ini kita jalankan taklimat kepada semua hakim secara dalam talian, dan bermula hari ini hinggalah pada 13 Julai nanti merupakan tempoh penjurian bagi saringan 1, yang mana kita akan menilai video-video wakil sekolah ini untuk mendapatkan 14 calon terbaik untuk kita bawa kepada saringan yang kedua nanti. Dan selepas kita memperoleh 14 peserta ataupun 14 calon yang layak tadi, maka 16 hari bulan nanti akan dibuat pengesahan keputusan hakim, iaitu yang mana kita akan siarkan poster pemenang kepada guru pembimbing lah, supaya mereka tahu ya mana sekolah yang akan pergi mara kepada pusingan ataupun saringan yang kedua. Dan pada 17 hari bulan, iaitu Isnin depan, kita akan jalankan taklimat kepada guru pembimbing bagi 14 sekolah yang berjaya ke saringan yang kedua. Okay. Pada 24 Julai, iaitu hari Isnin, pada bulan ini juga, kita akan jalankan penjurian bagi saringan yang kedua untuk mencari 5 peserta yang terbaik daripada 14 peserta secara dalam talian juga. Kemudian pada 22 Ogos, iaitu pada hari Selasa,
Saringan akhir untuk menentukan kedudukan tempat pertama hingga tempat yang kelima menggunakan sistem juri, iaitu kita akan bersemuka ya, tetapi setakat ini tempat tu kita masih ke IV lagi. Kalau ikutkan hari tu perancangan kita mungkin di SKI Kero, tetapi jika dah dapat tempat yang ditetapkan nanti, kita akan maklumkan kepada hakim yang terlibat. Okay. Kemudian pada 24 Ogos hari Isnin, keputusan terbaik tempat 1 hingga 5 kita akan umumkan, dan pada 26 Ogos itu kita akan sahkan keputusan hakim dan untuk kita paparkan poster pemenang bagi 5 yang terbaik secara bersemuka yang kita akan jalankan pada saringan akhir nanti secara bersemuka tadi. Okay. Kemudian pada 18 September iaitu hari Isnin, latihan pusat yang pertama secara bersemuka, dan 22 September itu hari Jumaat juga latihan pusat kedua secara bersemuka. Jadi untuk 5 yang terbaik itu, yang layak itu kita akan pilih pada pesanan akhir, dan yang berjaya itu yang kita bawa kepada peringkat kebangsaan, kita akan latih mereka, kita akan latih mereka untuk bersemuka, secara bersemuka bagi pertandingan peringkat kebangsaan pada 8 hingga 11 Oktober 2023 mengikut kepada takwim yang telah kita dapat daripada kebangsaan. Okey. Jadi ini merupakan susul galur bagaimana kita nak laksanakan kerja buat kita, iaitu talian penjurian kita bermula hari ini hingga 13 hari bulan Julai. Kita akan jalankan saringan yang pertama secara dalam talian, iaitu melibatkan daerah Melaka Tengah, daerah Alor Gajah dan juga daerah Jasin. Jadi daripada 14 calon terbaik saja yang kita pilih tadi, Melaka Tengah kita akan pilih sebanyak 6 calon terbaik, Alor Gajah 4 orang calon terbaik, dan juga Jasin 4 calon terbaik. Jadi jumlah keseluruhan melibatkan 14 yang terbaik meliputi ketiga-tiga daerah tadi. Kita teruskan. Ya, okay. Dari sini kejap saya kongsi di sini. Jadi untuk Melaka Tengah yang mana wakil ataupun peserta daripada Melaka Tengah akan dijuri oleh hakim daerah Jasin. Alor Gajah akan dinilai ataupun dijurikan oleh Melaka Tengah, dan juga daerah Jasin akan dinilai oleh hakim Alor Gajah. Jadi ini adalah bagaimana kita buat silang hakim di situ untuk kita elakkan sebarang unsur bias, dan penilaian kita lebih terus mengikut kepada apa yang telah kita lihat menerusi borang-borang atau aspek yang ada dalam borang penilaian juri-juri semua. Jadi ini yang kita lihat ya. Saya ulang sekali lagi. Juri daripada Melaka Tengah akan menjuri kawasan Jasin. Juri dari Alor Gajah akan menilai Melaka Tengah. Manakala juri dari Jasin akan menilai Alor Gajah di situ ya. Okey. Kita teruskan. Okey, untuk tarikh penjurian negeri pada 24 Julai nanti, juga secara dalam talian untuk saringan yang kedua, kita akan pilih 5 calon terbaik daripada 14 yang terbaik tadi, dan kita akan jalankan secara bersemuka pada 22 Ogos 2023 bagi saringan akhir untuk menentukan kedudukan 1 hingga 5 melalui sistem juri setelah kita nilai secara bersemuka nanti. Jadi kita akan melalui 3 proses lah. Saringan yang pertama, kemudian saringan yang kedua, dan akhirnya pada saringan ataupun pada yang terakhir nanti. Okey, ini adalah contoh borang pemakanan juri. Jadi juri nanti setelah kongsikan email MOE, email delima, nanti kita akan PICT akan kongsikan borang tersebut yang mengandungi semua video penyertaan melibatkan wakil-wakil daripada daerah Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga daerah Jasin. Dan inilah hamparan markah yang perlu diisikan masa proses penilaian dilakukan. Jadi ini semua akan dipantau oleh ketua hakim bagi setiap daerah yang terlibat. Okey, ini merupakan standard juri sekolah rendah. Bagi sekolah rendah diketuai oleh Puan Rohana binti Karno dari SMK Adiputra Alor Gajah. Kemudian Puan Mazatun Nur Hafizah binti Nur SK Camp Rendah Alor Gajah,
Dan yang ketiga Encik Ahmad Hafiz bin Abdul Ghani dari SK Silat Semana Alor Gajah. Ya. Kemudian untuk Melaka Tengah, Cikgu Nur Fatin Zafira, SK Bukit Baru, Melaka Tengah, Cikgu Syaliza Syafi'i daripada Payung Rumput, SK Payung Rumput, dan Encik Muhammad Maizun dari SK Bukit Beruang. Manakala hakim bagi daerah Jasin pula diketuai oleh Encik Muhammad Sufian, dibantu oleh Cikgu Siti Hajar dan juga Cikgu Nur Afriza dari SK Sekam Darat dan juga SK Air Merbau. Okey, ini juri untuk menengah rendah. Okey, untuk daerah Alor Gajah diketuai oleh Encik Ahmad Hafiz dari SK Silat Semana, dibantu oleh Encik Muhammad Jafri SMK Kapur Baba dan juga Puan Nur Azimah dari SRA Jaim Al-Faizin Alor Gajah. Untuk Melaka Tengah diketuai oleh Puan Nuriza binti Mak Yamin, Puan Syaliza binti Syafi'i SK Payung Rumput dan juga Puan Nur Fatin Zafira SK Bukit Baru. Dan untuk daerah Jasin diketuai oleh Puan Rohana binti Mat Amin SK Cendera, Encik Muhammad Sufian daripada UM dan juga Puan Mazariani daripada Institut Luar Jasin. Untuk makluman Puan Mas ni, Bonda Mas telah pun bersara tetapi semangat beliau itu meluap untuk turut serta lagi sekali lagi untuk bersama kita untuk penjurian dalam dendangan syair pada tahun ini. Okay, seterusnya juri untuk syair menengah atas bagi Alor Gajah diketuai oleh Encik Arifin bin Mokhtar dari SMK Datuk Talib Karim. Kemudian dibantu oleh Puan Suziana dari SK Melaka Pindah dan juga Puan Jamiah dari SMK Lubuk Cina. Bagi Melaka Tengah diketuai oleh Puan Mazlimun dari SMK Infant Jesus Convent, oleh Puan Nur Ashikin daripada SMK Tun Haji Abdul Malik dan juga Encik Muhammad Maizun bin Wahab dari SK Bukit Beruang. Bagi daerah Jasin diketuai oleh Puan Mas Zairani, Puan Siti Hajar dan juga Puan Rohana Mat Amin dari SK Air Merbau dan SK Cendera. Dan bagi juri syair kategori tingkatan 6 bagi daerah Alor Gajah diketuai oleh Puan Rugaya dari SMK Hang Kasturi, Puan Mazriati daripada SMK Lubuk Cina dan juga Puan Haniza dari SK Pulau Sebang. Untuk daerah Melaka Tengah diketuai oleh saya sendiri, Cik Muhammad Izzuan, dibantu oleh Puan Nur Fatin Zafira dari SK Bukit Baru dan juga Puan Nuriza Mak Yamin dari UM. Dan bagi daerah Jasin diketuai oleh Puan Nur Afriza dari SK Sekam Darat, Puan Nur Amirul Azimah dari SRA Jaim Merimau, Pasir dan juga Puan Rohana Mat Amin dari SK Cendera. Jadi itu merupakan juri-juri yang akan bertugas lebih kurang 4 hari bermula pada hari ini hingga ke hari Khamis 13 Julai untuk menilai peserta-peserta yang telah didaftarkan untuk kita cari 14 yang terbaik meliputi daerah-daerah yang ada di Melaka, ya. 6 daripada Melaka Tengah, 4 dari Jasin dan 4 dari daerah Alor Gajah. Teruskan. Okey, itu saja untuk makluman semua. Jadi setakat ini ada tak apa-apa yang tuan-puan mungkin nak bertanya ataupun nak berkongsi? Assalamualaikum Cikgu Izzuan, sekejap ya. Kita berkaitan dengan tarikh penjurian tu, semalam kita putuskan kita nak tambah 1 hari lagi, iaitu 14 hari bulan sehingga hari Jumaat. Sebab memandangkan ada penjurian cikgu ni bertindih dengan acara lain, jadi mereka minta kita tambahkan 1 hari lagi sehingga hari Jumaat. Okey, jadi juri lain okey tak? Boleh tak? Maksudnya daripada hari ini sehingga hari Jumaat lah. Jadi maknanya penjurian semua melibatkan 5 hari daripada hari ini hingga hari Jumaat. Boleh tak juri yang lain? Okey. Kita tambah 1 hari lagi. Okey. Yang SR pula banyak Kak. Boleh kot tambah 1 hari lagi. Maksudnya dibagi dalam D5, dalam Google Meet D5 tu hari ni lah.
Kalau ikutkan kita akan kongsikan mulai hari ini jika semua juri dah bagikan ID delima masing-masing. Jadi pada hari Putus-putus tak dengar, saya follow je. okey, jadi pada hari ini dah start penjurian sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada juri yang tak dapat lagi senarai tersebut, boleh maklumkan dalam grup, nanti PICT akan bantu tuan-puan nanti. Jadi kita tambah tu hari lagi extra untuk hari Jumaat bagi kita semua dapat menilai lah dengan lebih lebih telus dan juga dapat apa kata orang, kurang sikit bebanan kita lah memandangkan dengan tugas sekolah dengan yang masih bertindih untuk penjurian kan. Jadi semua setuju kita lanjutkan sehingga hari Jumaat. Alia dengan Syikin dan juga Cikgu Hafiz, untuk penjurian saringan 1 ni semua dah bagi email MOE ke? Belum, ada lagi beberapa yang tak hantar dekat dalam grup tu. Yang penting untuk saringan 1 ni, ya harap semua juri tu boleh hantar email. Okey, agak-agak bila kita nak submit pada juri ni nanti? Cikgu Syikin. Saya dah siapkan dah semua masuk dalam Google Sheet tu. Cumanya saya nak bagi linkkan dengan email sajalah. Kalau ada yang belum hantar email boleh bagi kat saya lah supaya senang saya nak hantar semua. Tapi tak silap saya kalau yang senarai yang saya bagi semua tu daripada saringan 1. Jadinya ada beberapa cikgu yang tak bagi lagi tu, mohon bagi awal sikit. Okay. Jadi semua melibatkan urusan link semua rujuk kepada Puan Nur Ashikin. Betul ya? Betul. Okey. Okay, cikgu, ada tak lagi apa-apa yang bertanya? Mohon bagi link pada email dan juga pada WhatsApp, boleh tak? Risau tak sampai. Nanti mungkin Cikgu Ashikin lah nanti boleh kongsikan pada Puan Afriza nanti link pada email dan juga pada WhatsApp. Okey, boleh. Alright, terima kasih. Jadi dalam tempoh kita menjuri lebih dalam 5 hari ni nanti, kalau ada apa-apa pertanyaan ke, ada apa-apa masalah ke, boleh maklumkan dalam grup tu supaya kita semua dapat alert ya. Yang penting insya-Allah lah selewatnya hari Jumaat kita dah siap supaya kita boleh teruskan pada fasa seterusnya membagi persediaan yang 2 pada minggu yang akan datang lagi. Jadi inilah tadi saya ulang sekali lagi ya untuk penjurian daerah tadi. Juri dari Melaka Tengah akan menjuri kawasan Jasin atau daerah Jasin. Juri dari Alor Gajah akan menjuri daerah Melaka Tengah dan juri dari Jasin akan menjuri daerah Alor Gajah. Cikgu ada apa-apa lagi ke nak bertanya setakat ni? Okey, untuk makluman semua, Cikgu Ashikin dah kongsikan link kehadiran taklimat. Nanti tuan-puan bolehlah buka form tersebut untuk isi kehadiran pada petang ini ya. Terima kasih. Okay, Cikgu Dayang ada apa-apa nak tambah ke setakat ni? Cikgu Syaliza ke? Saya rasa setakat ni taklimat tu dah lengkap dah. Cuma sekiranya ada masalah nanti, mana juri bolehlah berhubung dengan kita dan bincangkanlah sama-sama. Betul. Itu saya beritahu tadi kalau ada apa-apa pertanyaan atau masalah kita boleh bincangkan dalam grup hakim kita ya. Mungkin boleh juga hakim-hakim lain membantu
ataupun boleh beri pandangan jika ada apa-apa pertanyaan dalam grup nanti. Yang penting juri-juri yang mana belum hantarkan ataupun kongsikan ID delima boleh kongsikan dengan Cikgu Syikin supaya link tersebut dapat disampaikan kepada tuan-puan. Cikgu, maaf nak tanya. Ya. Sistem borang tu auto ke ataupun kita kira sendiri ya? Kalau tak salah saya sistem ni secara auto kan? Dia auto. Kiranya nanti Betul. saya akan upload dalam drive. Nanti bila dah bagi link tu dekat cikgu isi je dia akan auto save lah dan saya pun akan dapat markah tu juga. So kiranya saya hanya akan bagi link tu dekat contoh kalau Hakim 1, Cikgu Liza. So Cikgu Liza saja yang hanya boleh dapat akses kepada Google Sheet tu. Faham ke? Yang auto tu maksudnya auto save lah. Saya akan dapat dan cikgu pun akan dapat juga. Apa yang cikgu isi saya akan dapat. Okey, Maknanya akan kira auto juga ke ataupun macam mana? Auto lah. Bukan manual. Kiranya bila cikgu dah isi semua tu nanti saya akan terus dapat juga. Nanti dalam situ baru saya akan campurkan juri Hakim 1, Hakim 2 dan Hakim 3. Saya dah completekan semua baru dapatlah kedudukan peserta tu. Ya, maknanya markah tu pengiraan semua secara auto. Maknanya kita tak payah nak kira lagi. Senang kan kat situ. Cuma cikgu nanti akan dapat, juri akan dapat akan dapat link bagi masing-masing punya je lah. Jadi kita tak dapat tengok yang lain punya 2 dan juga Hakim 3 kan. Cuma Cikgu Syikin dapat tengok keseluruhan nanti. Betul Cikgu Syikin? Ya betul. Okey, betul. Terima kasih. Okey, baik-baik. Faham. Terima kasih. Okey, sama Cikgu Ruana. Okey, ada apa pertanyaan lagi setakat ni? Okey, Cikgu Izzuan, tentang tempoh penyampaian tu melebihi masa penalti tu kan? Okey. Betul. Dia kata kalau lebih, contohlah lebih kita berapa 5 minit lupa dah saya. 10 minit. 10 minit 10. kan? 10 minit. Kalau Ah, ah. lebih daripada 10 minit, okey contohnya 12 minit tu berapa markah yang kita nak tolak tu? Ke atau ikut cara juri? Ke atau macam mana? Kita nak letakkan aras penalti tu kan? Ya, aras penalti. Tapi tak apa yang saya nampak kan video rakaman tu tiada yang melebihi daripada 10 minit. Ya. Jadi rasanya tiada masalah untuk penalti. Maksud Andai aku kata lah. adalah. Jika kalau misalnya semasa penjuran nanti, andai kata kalau kita terjumpa lah yang mungkin lebih pada 10 minit tu, mungkin boleh maklumkan dalam grup, nanti kita boleh kata sepakat, nanti kita bincang macam mana nanti. Untuk sekolah rendah dengan menengah rendah 8 minit kan? Ya betul. 8 minit Kalau menengah atas dengan tingkatan 6, tak tahu saya 10 minit. Ya. Okey, jap nak tanya lagi. Okey, masa bermula dari 3 minit sehingga 10 minit, betul? Betul puan. Betul cikgu. Itu untuk menengah atas dan juga tingkatan 6. Ya. Ya betul. Okey, ada apa-apa lagi yang mungkin nak dibangkitkan atau nak ditanya di sini? Itu kita masa taklimat kita dah sebut untuk pemakaian pakaian tidak ada markah ya. Okey, nak tanya keterampilan ni macam mana ya? Keterampilan dia, nampak keyakinan dia macam tu bukan termasuk pakaian, betul? Okey, kalau ikutkan hari tu yang kita bincangkan dan kita putuskan untuk pakaian tu tidak ada markah diberi.
Jadi keterampilan ini kita anggapkan sebagai keseluruhan persembahan dia lah. Bagaimana cara dia menyampaikan, bagaimana cara pergerakan dia yang sesuai atau tidak kan. Satu lagi nak tanya, ketertiban tu macam mana ya? Ketertiban tu. Ketertiban tu mungkin dari segi kita katakan kemarin, dari segi cara penyampaian dia lah, dari segi kata orang, tertibnya, dia punya penjagaan gerak laku dia tidak berlebihan ataupun menimbulkan gerakan yang kurang sesuai. Kalau misalnya dia masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kan, saudara, maknanya dia tertib dekat situ sebenarnya. Beri salam betul tu. Beri salam ke, ucapan selamat ke, tu memang tertib dia kat situ. Okey, Cikgu Hafiz bangkitkan kat sini. Kalau tak beritahu irama macam mana? Sebab hari tu masa kita buat taklimat, kita maklumkan sebelum dindangan itu, dia kena sebut, peserta sebut dulu irama. Jadi cikgu semua macam mana? Kalau misalnya irama tu tak disebut, adakah kita nak penalti markah di situ ataupun tidak? Dalam kertas konsep dia kena sebutkan nama tajuk syair, irama dan juga penulis kan? Ya, formatnya di situ. Itu kita putuskan sekarang lah. Saya rasa boleh kot kita putuskan sekarang. Jika ada yang tidak menyebut irama tu, adakah kita setuju untuk penalti mana-mana bahagian markah ataupun kita nak terima saja? Kalau dah ada dalam kertas konsep, lepas tu mereka tak buat seperti dalam kertas konsep, contoh tak sebut nama irama, kita dah kena bagi penalti sebab nanti bila kita tak bagi penalti, tahun akan datang, alah tak apa, dalam kertas konsep dia tulis tapi tak ada kena penalti apa-apa pun. Jadi at least kita dah bagi pengajaran pada guru pembimbing lah. At least tahun depan kita kata guru pembimbing harap maklum kalau tu sayang untuk anak-anak murid kita kena penalti. Dah cakap ke irama dah dapat markah, contohlah macam tu kan. Jadi kita kena ikut pada kertas konsep yang dibuat lah. Okey, jadi kita setuju, semua setuju kita akan penalti jika ada yang tak sebut. Cikgu Zuan, kalau kita ketertiban tu ketertiban. Mana nak menyebutnya? Okey, bukan di situ kita kira macam masa murid tu nak mempersembahkan syair kan, dia akan sebut drama apa yang dia bawa kan. Okey, kemudian siapa nukilan dia apa semua, itu bukan kita kira kat situ ke? Ketertiban tu. Yelah, betul cara dia nak menyampaikan. Jadi kalau misalnya kita kurang dekat situ, so kita tak boleh dah bagi penalti lagi, betul tak? Betul. Jadi kat sini kalau kita nak penaltikan kepada yang ikut yang kita bincangkan tadi tu, kita pilih satu je aspek. Ya. Jadi mungkin kita betul Cikgu Seliza cakap tu. Memang kita kena bagi 5 markah tu lah. Tapi taklah 5 markah kan. Maksudnya kita kurang dekat kita tolak pada ketertiban tu. Betul. Sebab tadi kita untuk penalti tadi kita dah tolak kalau ada sekiranya lebihan masa dekat situ. So kita ambil satu yang tu. Betul. Okey, yang ketertiban tu kita ambil ketertiban itu jika ada yang yang tak menyebut irama dan juga yang lebih masa kita akan potong markah pada ketertiban, betul kan? Okey. Yang lebihan masa tu bergantung pada juri lah. Kalau juri nak tolak satu markah kalau untuk sekolah menengah rendah, kalau macam Cikgu Dayang kata setakat ni tak ada lagi yang melebihi 10 kan? Betul tak Cikgu Dayang? Saya pun tak tengok lagi. Andai kata untuk sekolah rendah ni, untuk sekolah rendah sebab dia ada 6 rangkap kan? Okey, andai kata lebih masa daripada 8 minit. Tu budi bicara juri lah. Tapi kita nilai pada aspek ketertiban ya? Ya. Okey. Jadi keterampilan itu lebih kepada bagaimana dia menyampaikan keseluruhannya.
Cikgu kejap nak tanya, boleh terangkan artikulasi tu macam mana tak? Tiba-tiba confuse kejap. Artikulasi je ya. Cikgu Noliza ada Cikgu Noliza? Ada, baru masuk dalam. Cikgu Noliza, okey. Boleh tak terangkan sebab guru pakar kita dekat sini kan? Kita Pakar. kita apa? Artikulasi tu macam mana? Sebab takut nanti pemahaman kita berbeza ke dan sebagainya kan? Jadi cikgu saya minta Cikgu Noliza lah. Okey, boleh Cikgu Noliza? Kakak, saya bukan pakar, saya pakar makanan je. Okey, baik. Okey, artikulasi. Okey, baik. Artikulasi ni dia sebutan, kejelasan sebutan. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia bila excited, dia tidak habiskan sebutan dia. Contohnya, mari semua rakan dan taulah. La je, N tak ada. Rakan dan taulah, patutnya rakan dan taulan. Kejelasan sebutan, artikulasi ni sebutan. Nafas dia juga, freezing dia, macam mana dia mendelivery, menyampaikan persembahan syair tu, adakah nampak kelihatan bersih, adakah sebutan dia kesebutan dia tu clear tak. Contohnya macam perkataan tu seantero buana kan, macam bersyair seantero buana, tak cantik. Seantero buana. Begitulah. Maksudnya di manakah hentian jeda dia tu, adakah dia tepat, adakah tak berapa. Dia tepat-tepat tapi mungkin kita dengar macam boleh sepatutnya boleh berhenti di sini tapi dia berhenti kat sini. Tapi dia tidaklah memberi satu markah menjejaskan markah sangat. Cuma yang penting artikulasi ni apa yang didendangkan kita faham. Sebutanlah. Okey. Okey, jadi anda kata ni ada pertanyaan pada Encik Hafiz ni, kalau misalnya bahasa baku dan bahasa Johor Riau, adakah terlibat dalam artikulasi puan? Okey, ya betul, artikulasi sebutan tu kita dah dipersetujui oleh dalam hukum kanun menendangkan syair ini mesti dalam bahasa Riau lama ataupun bahasa Melaka lah. Kalau macam isu Sabah Sarawak tu memang ada sedikit isu, tapi setakat ni mereka juga berusaha nak mendendangkan syair dalam sebutan Riau kita. Jadi anda kata kalau misalnya ada peserta yang menggunakan bahasa baku, kita boleh peneliti sedikit pada artikulasi dia lah. Boleh, tapi kita tengok kadang-kadang dia tersasul untuk sebaris dua. Tapi bila masuk rangkap ketiga, empat, lima dan seterusnya dia okey. Tapi kalau nampak macam dah jadi tabiat, semuanya di-A-kan, di situ akan menjejaskan sedikit lah. Maknanya bergantung pada budi bicara juri juga ya? Betul. Okey. Jelas tak? Okey, semua boleh tak? Okey. Terima kasih Cikgu Noliza. Kita sama. Sebab kalau Sabah dan Sarawak tu memang sinonim dengan bakunya. Memang mereka pun berusaha lah untuk mengikut Johor Riau tu ya. Jadi saya rasa untuk bahagian artikulasi tu telah pun dijelaskan. Terima kasih pada Puan Noliza atas pandangan sebentar tadi. Jadi setakat ni ada apa-apa lagi tak cikgu nak tanya? Vokal. Okay, kalau vokal tu penyampaian dia kan, suaranya. Suaranya jelas, boleh difahami lah. Biasanya setiap butir-butir yang Suara telah sedap pun termasuk dalam vokal Suara ya, betul. Tu ya vokal. betul. Ya, betul. Dari segi suaranya. Okey, vokal ni macam yang saya terangkan masa bengkel lagi tu kan, bagaimana dia mengalunkan patah lagu, bagaimana dia menyampaikan syair irama untuk kenali, tapi bila didendangkan irama narasi. Jadi vokal ni lebih kepada suara, tone, kualiti suara dia, bagaimana dia mendendangkan dalam irama tersebut. Adakah dia tepat, patah lagunya cantik, begitulah. Kalau ikutkan itu kita dah discuss, vokal kita ni ada 3 kan, suara, dada dan kepala. Jadi macam mana mereka membuat persembahan. Kadang-kadang ada peserta yang dia tak boleh bezakan jerit
dengan suara tinggi. Jadi saya rasa juri tak ada masalah tu. Bila kita dah tengok video, kita akan dapat faham. Okay? Okey, faham. Okey, ada apa-apa lagi ke yang nak ditanya ataupun nak berkongsi sesuatu dengan kita pada petang ni dan taklimat kita? Cikgu, in case lah kalau ada antara kita, sesama kita ataupun saya sendiri, kita confuse nada, boleh PM sesiapa tak? Maksudnya tanya dalam grup, boleh kan? Boleh. Nanti untuk grup Hakim tu memang kita gunakan untuk perbincangan jika ada apa-apa isu ataupun pertanyaan daripada pihak juri nanti. Okay, terima kasih cikgu, terima kasih. Sama. Okey, ada apa-apa lagi yang nak ditanya di sini? Dari pihak ICT ada apa-apa ke nak maklumkan kepada juri-juri selain daripada link tadi? Kalau ada boleh juga maklumkan di sini. Setakat ni tak ada. Okey. Ada apa-apa lagi pertanyaan ke setakat ni? Nanti untuk senarai juri nanti kita akan kongsi sekali lagi lah dalam grup Hakim. Semalam pun telah dikongsikan. Nanti alert je lah dengan saya tersebut. Kalau ada yang tak perasan ya di mana tempat menjuri nanti. Daerah-daerah menjuri. Okey, setakat ni tengok tak ada apa lagi pertanyaan. Okey, jika tak ada apa pertanyaan, InsyaAllah lah kita doakan semoga kerja buat kita bermula hari ini hingga hari Jumaat dipermudahkan, dan jika ada apa-apa pertanyaan ataupun perkara berbangkit, boleh kita gunakan medium grup Hakim kita sebagai ruangan kita untuk berkongsi ataupun kita bertanya. Ya, Puan Syaliza nak tanya apa-apa lagi ke? Okay, saya tak ada apa-apa, cuma saya harap penjurian tahun ni lebih baiklah dengan masa yang telah kita berikan ya, sehingga hari Jumaat nanti ya, dan harap PICT dapat share lah nanti link pada semua juri lah, insyaAllah. Dan untuk PT dan juga PICT lepas ni kita tunggu sekejap ya. Itu saja dari saya. Okey, Cikgu Dayang ada apa nak tanya ke ataupun nak kongsi apa-apa ke? Buat masa ni tiada. Tak ada ya. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir dalam taklimat kita pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa nanti dalam grup kita. Jika ada apa-apa pertanyaan ataupun benda nanti. Kita kena gambar dulu ni. Kena buka gambar. Berbunyi pula nanti. Jadi cikgu semua bolehlah buka kamera ya untuk kita bergambar kenang-kenangan kita untuk taklimat pada petang ini.
Siapa ambil gambar nanti? Okey, saya ambil. Okey. Kenapa Kak Liza? Kenapa Kak Liza? Bila adik aku buka aku terus. Okey dah kah? Okey, dah. Aziz tak buka muka Aziz. Saya kat rumah. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah apa-apa nanti kita jumpa dalam grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.